Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suada Syafika binti Suhaimi 289-222 akan bersama dengan 4 lagi rakan grup saya akan menerangkan tentang mikroekonomi dan makroekonomi. Tajuk tugasan kami ialah konsep dan masalah ekonomi. Topik kelemahan dalam membangunkan perbadanan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia. Perkataan mikro berasal daripada perkataan Yunani mikros yang bermaksud sedikit. Mikroekonomi ialah satu disiplin ekonomi yang mengkaji tingkah laku individu, perniagaan, industri, komoditi dan harga. Manakala ekonomi ialah satu cabang sains sosial. Dalam erti kata lain, ia adalah pemeriksaan saintifik terhadap tingkah laku manusia yang berdasarkan analisis yang teliti terhadap tingkah laku itu. Ekonomi ialah kajian tentang peruntukan sumber yang terhad bagi memenuhi kehendak manusia yang tidak ada penghujungnya. Konsep perbadanan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Perusahaan kecil dan sederhana merujuk kepada perusahaan yang mempunyai nilai jumlah jualan tahunan yang tidak melebihi 50 juta dan pekerja sepenuh masa yang tidak melebihi 200 orang. Dalam industri kecil dan sederhana, kecanggihan teknologi dan orang yang mahir tidak diperlukan untuk membuat semua jenis produk. Industri kecil dan sederhana telah membekalkan dan membuka pelbagai pilihan pekerjaan, terutamanya bagi penduduk luar bandar yang berpendapatan rendah. Ini kerana PKS boleh meneroka pelbagai prospek perniagaan dalam banyak industri Malaysia. Analisis faktor kelemahan dalam pembangunan PKS. Faktor teknologi. Pemilik perniagaan kecil semakin sukar untuk memahami dan menguasai teknologi yang semakin canggih dan sukar untuk difahami akibat daripada perubahan yang kompleks yang berlaku. Tambahan pula, majoriti pemilik perniagaan kecil berasal dari latar belakang luar bandar, di mana mereka kurang terdedah dengan teknologi canggih masa kini. Sehubungan dengan itu, pengenalan teknologi semasa yang memerlukan pengambilan individu mahir yang mengendalikan teknologi seperti mesin dan memaksa pengendalian mengambil pekerja mahir yang boleh mengendali mesin. Saya Merlin Laim, nombor metrik 289073. Dan kumpulan kami akan membentangkan dan menerangkan mengenai tugasan yang kami pilih, iaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Dan saya akan menerangkan mengenai faktor daya saing. Perniagaan kecil dan sederhana kerap menghadapi persaingan daripada perniagaan lain dalam industri yang sama atau daripada syarikat yang lebih besar. Dalam pada itu, persaingan yang sengit juga berlaku kerana syarikat yang besar mempunyai banyak kelebihan berbanding keburukan seperti perbezaan teknologi, buruh mahir, model kedudukan geografi, pasaran dan faktor lain. Dan untuk faktor pasaran pula, disebabkan sesetengah produk dihasilkan dalam bentuk makanan, ruang pasaran sangat terhad kerana makanan merupakan produk yang tidak tahan lama dan ia mudah rosak. Kualiti bahan mentah yang rendah, mesin teknologi rendah, tiada sistem kawalan kualiti, tahap kemahiran dan kepakaran pekerja yang rendah, reka bentuk produk yang tidak menarik,
dan keupayaan terhad untuk meningkatkan kualiti produk juga merupakan cabaran untuk memasarkan produk PKS. Disebabkan kekurangan promosi dan pengiklanan, pasaran industri ini terutamanya tempatan menjadikannya sukar untuk menembusi pasaran global. Sebagai langkah penyelesaian, meningkatkan kemudahan infrastruktur. Selain itu, penambaikan terhadap kemudahan infrastruktur di kawasan pusat industri kecil dan sederhana seperti bekalan air, elektrik, telefon, dan perkhidmatan internet perlulah dititik beratkan. Program infrastruktur yang bertujuan menyediakan infrastruktur yang baik dan tapak kilang yang sesuai untuk PKS adalah antara program yang boleh dilaksanakan. Selain itu, peranan daripada pihak kerajaan juga amat penting dalam isu ini. Kerajaan juga patut menawarkan khidmat nasihat dan perlindungan pakar. Usahawan dan pelabur yang mahukan lebih banyak maklumat atau pendedahan tentang PKS boleh mendapatkan nasihat daripada agensi kerajaan dan organisasi lain. Selain itu, MARA iaitu Skim Perkhidmatan Perundingan Pakar MARA, UKM Pakar Runding Sendirian Berhad dan Persatuan PKS Malaysia adalah antara organisasi yang menyediakan khidmat nasihat dan bantuan teknologi. Secara keseluruhannya, perusahaan kecil dan sederhana PKS merupakan salah satu sektor yang menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor ini bukan sahaja memberi manfaat kepada ekonomi negara, malah ia juga memberi manfaat kepada masyarakat di negara ini, contohnya dengan menurunkan kadar pengangguran di negara ini, khususnya di luar bandar. Penglibatan masyarakat dalam operasi industri ini boleh ditingkatkan sekiranya kerajaan meningkatkan penyediaan latihan kemahiran, seminar dan pengurusan untuk pekerja dalam sektor ini, seperti bantuan daripada MARA, MEDEC, NPC dan Small Industry Development Corporations, SMIDEC. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fazri bin Muhammad Yusof, nombor metri 289097. Jadi untuk bahagian B ni saya akan menerangkan makroekonomi. Untuk tajuk topik yang kita orang pilih inflasi, untuk tajuk kadar inflasi di negara Malaysia. Untuk definisi makroekonomi ni, perkataan ni berasal daripada Greek, iaitu micro bermaksud besar dan ekonomi lah. Ialah mendisiplinkan ekonomi yang berkaitan dengan prestasi keseluruhan, struktur, tingkah laku dan membuat keputusan ekonomi. Ini merangkumi ekonomi rantau, negara dan dunia. Ahli makro melihat langkah-langkah agregat seperti kadar pengangguran, pendapatan negara, indeks harga dan berkaitan antara pelbagai sektor ekonomi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara keseluruhan ekonomi berfungsi. Untuk inflasi ni ditarik sebagai proses kenaikan harga yang berterusan secara umum. Dalam istilah lain, inflasi ni ialah proses penyusutan nilai mata wang yang berterusan. Inflasi ialah proses kenaikan harga dan bukan julat harga. Analisis faktor inflasi di Malaysia. Kadar permintaan tinggi dalam pasaran. Apabila kuantiti permintaan barang pada harga sekarang melebihi jumlah penawaran, inflasi ni berlaku.
Ekonomi berada di bawah tekanan apabila terdapat lebihan dalam permintaan ini. Inflasi akan berlaku sekiranya permintaan meningkat tetapi barang dan perkhidmatan tidak seiring dengan permintaan. Untuk lebihan wang dalam pasaran, apabila terdapat lebihan bekalan wang dalam pasaran, inflasi akan berlaku. Harga barang naik akibat ini. Lebihan bekalan wang timbul daripada dua sumber. Lebihan perbelanjaan kerajaan dan lebihan bekalan wang. Akibatnya kerajaan terpaksa meminjam wang daripada bank untuk menampung bilnya. Kerajaan meminjam yang bermaksud ia mencipta wang segar dalam bentuk kredit. Pertambahan kos menyebabkan daya pengeluaran berkurang. Ini tambahan pula, terdapat 3 sektor yang boleh menghasilkan inflasi, iaitu sektor import-eksport adalah salah satu daripadanya. Apabila ekspor sesebuah negara melebihi importnya, tekanan inflasi ini berpunca daripada peningkatan wang yang beredar dalam negara daripada hasil asing. Sektor simpanan dan pelaburan adalah yang kedua. Apabila pelaburan sesebuah negara melebihi simpanannya, lebih banyak wang yang mesti diwujudkan untuk menyokong pelaburan akan mengakibatkan tekanan inflasi. Ketiga ialah sektor hasil dan pengeluaran negeri. Jika pembelanjaan ditanggung, negara akan mengalami masalah belanjawan yang bermaksud bahawa perbelanjaan kerajaan melebihi hasil. Yazid akan meneruskan next presentation, iaitu langkah penyelesaian kawalan harga. Kawalan harga ialah had harga atau lantai yang dimandatkan oleh kerajaan dan digunakan untuk barangan tertentu. Kawalan gaji boleh dilaksanakan seiring dengan kawalan harga untuk menyekat inflasi tolak gaji. Sebagaimana di Malaysia, kerajaan mempunyai keupayaan untuk menggunakan kuasa. Salah satu daripadanya ialah kelulusan undang-undang perlindungan pengguna yang boleh mengawal, memantau dan memastikan bekalan barangan penting yang mencukupi, harga yang boleh diterima dan pasaran dan dipasarkan yang bebas daripada monopoli penyediaan. Akta Kawalan Harga 1946, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2021 dan Akta Persaingan 2010 adalah contoh perundangan yang telah digubal. Langkah penyelesaian mengukuhkan dasar mandatori dalam negara. Selain itu, kerajaan boleh menggunakan dasar mandatori untuk menangani masalah inflasi Malaysia yang tinggi. Satu strategi adalah melalui kawalan selia kredit, di mana Bank Pusat Malaysia cuba mengawal kuantiti kredit di negara ini. Ia mencapai ini melalui menaikkan kadar bank menjual sekuriti kredit di negara ini. Ia mencapai ini melalui menaikkan kadar bank menjual sekuriti di pasaran terbuka, meningkatkan nisbah rizab dan menyekat pinjaman pengguna. Di samping itu, keadaan ini juga akan mengekalkan gaji di bawah kawalan sambil meningkatkan produktiviti, membolehkan ekonomi menghasilkan lebih banyak barang. Nombor matriks 289308 Hillary Sebastian Tai. Raja 1. Kadar inflasi di Malaysia 1980 sehingga 2014. Pemboleh ubah bekalan domestik
yaitu menyumbang kepada variasi dalam kadar inflasi Malaysia sepanjang tahun 1990-an. Contohnya, kadar inflasi Malaysia ialah 2.6% pada tahun 1990 dan ia akan kekal melebihi 3% dari tahun 1991 hingga 1996. Kadar inflasi jatuh kepada 2.7% pada tahun 1997 dan kekal stabil pada tahun 1999, manakala ia meningkat kepada 5.3% pada tahun 1998 seperti pada Raja. Kesimpulan bahagian B, inflasi ialah istilah ekonomi yang menggambarkan kenaikan yang berterusan dalam harga barang dan perkhidmatan dalam satu tempoh. Bagi sesetengah orang, inflasi menandakan ekonomi yang sedang bergelut, manakala yang lain melihatnya sebagai tanda ekonomi yang makmur. Risiko terbesar terhadap inflasi pada masa hadapan bukanlah kesinambungan kuasa yang sedang bekerja dalam sektor barangan. Ini tidak akan berterusan. Sebaliknya, risiko terbesar ialah peningkatan besar dalam permintaan untuk pekerja dalam sektor perkhidmatan tidak akan dipenuhi oleh peningkatan yang sama besar dalam kalangan buruh. Terima kasih.